Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyati ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallahu ala kulli syai'in qadir. Wa qala Allah Ta'ala wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas salihin. Wa qala Allah Ta'ala wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Yang dikasihi saudara pengurusi Masjid Jami' Ar-Rahman ini, Kampung Pulai, yang berbahagia teman-teman sahabat-sahabat jawatan kuasa, pegawai syarak, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siak, kepada saudara-saudara, anak-anak karya, kepada tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak, saudara-saudari hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tuan-tuan, saya merasakan bila masuk ke masjid ini satu suasana saya dapati. Suasana kedamaian, suasana keamanan, suasana ibadah. Tengok kiri nampak ruh ibadah, tengok depan nampak ruh ibadah, tengok kanan nampak ruh ibadah, tengok atas nampak ruh ibadah, tengok tempat imam nampak ruh ibadah, di luar pun nampak ruh ibadah. Sebab kalau tuan-tuan tengok susunan majlis yang nak diadakan, satu Malaysia ni tuan-tuan, satu Malaysia ni, saya rasa inilah di antara masjid yang dapat membariskan kuliah hari-hari. Tuan-tuan dengan kuliah maghrib, dengan qiyamul lail besok pagi, dengan kuliah duha, sambut lagi, dah ada lagi sampai bulan Oktober. Dah digariskan apa yang nak dilakukan hari-hari. Masjid ini adalah satu-satunya masjid yang saya fikirlah, yang pengalaman saya 40 tahun dah bersyarah ini, yang ada roh itu ya. Macam mana roh itu timbul? Kita ada pimpinan-pimpinan masjid yang punya roh agama. Kita ada anggota pegawai syarak, imam, bilal dan sebagainya, memangnya menjiwai agama. Tetapi saudara-saudara, kita tak boleh hanya berpuas hati dengan ada sekarang ini. Facilities first class, saudara. Kebersihan first class, keselesaan first class. Yang tak ada kelasnya ialah masih lagi kehadiran tidak menggambarkan keseluruhan penduduk di kawasan ini. Tuan-tuan, saya dengan kawan-kawan ada 56 orang di Masjid Asy-Syuja'ah Merlimau Utara. 3 malam 4 hari kita tidur di situ, makan di situ, minum di situ, menuntut ilmu di situ. Saudara, baring-baring di situ, santai-santai di situ,
wirid di situ, zikir di situ, qiyam di situ, tahajud di situ, nangis di situ. 4 hari 3 malam. Mulai kemarin hari Jumaat saya datang pagi. Saya bagi tazkirah Jumaat di Masjid Asy-Syuja', tempat kita adakan program. Saudara, 56 orang datuk-datuk. Seorang datuk tu tuan-tuan CEO Bank Muamalat. Gaji dia 100,000 sebulan tuan-tuan. 100,000 gaji dia sebulan. Tuan-tuan malam ni pergi intai dia tidur. Bentang aja begitu tuan-tuan, tidurlah ni. Yang di luar, yang dalam di dalam, yang atas di atas. Begitulah makan. 1 dulang 4 orang, 1 dulang 4 orang, 1 dulang 4 orang. Datuk Seri ada. Datuk ada, Tan Sri ada. Tapi mereka telah sangkurkan jawatan mereka, gelaran mereka nun jauh-jauh di sana, di luar kawasan masjid. Disangkurkan jawatan mereka, tak bawa masuk dalam masjid. Dia bergaul dengan kita tanpa jawatan, dia bergaul dengan kita tanpa gelaran. Dia duduk menghadapi dulang-dulang itu yang diisi dengan makanan untuk 3 orang 4 orang. Tangan kita, tangan dia, nasi kita, nasi dia, lauk kita, lauk dia. Ayam seketul, ayam seketul. Tan Sri pencubit, Datuk Seri pencubit, orang biasa pencubit, cubit makan. Ukhuwah yang terjalin selama 4 hari 3 malam tak boleh digambarkan. Dan ukhuwah itu dijalin dengan semayang berjamaah tak tinggal takbiratul ula, semuanya 56 orang. Subuh berjamaah, zuhur berjamaah, asar berjamaah, maghrib berjamaah, isya berjamaah, subuh balik besoknya berjamaah dengan takbiratul ula. Pagi 4:30 kita kejutkan, pagi tadi semua dikejutkan. 4:30, brother, please time for tahajud. Brother, prime tahajud, time for tahajud. Bangun tahajud, bangun tahajud. Saudara Michael, ni Michael ni, Mikael tuan-tuan, dia tukang pengejutnya. Convert tuan-tuan, mu'alaf jadi tukang pengejut sembahyang tahajud ni, mu'alaf tu. Bayang saudara, pagi-pagi bangun pukul 4, 4:30, pusing program hari-hari penuh sampai tidur semalam, malam tidur pukul 10:30 malam. 10:30 padam api, semuanya tidur. Pukul 4, 4:30 bangun semuanya, bangun semuanya. 4 hari 3 malam sembahyang berjamaah, tak pernah tinggal takbiratul ula. Kita cuba bayangkan. Tadi saya baca Fatihah menyebut amin, makmum pun menyebut amin, malaikat pun menyebut amin. Setengah daripada malaikat itu malaikat yang memegang arasy Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kita berjamaah di masjid yang lapang ini, yang indah ini, dengan keselesaan ini, kapet tebal, aircon ada, kipas ada, mikrofon antara yang terbaik. Saya tak pernah pegang mikrofon macam tadi tu. Allah, mikrofon itu tuan, bisikan hati kita pun boleh keluar mikrofon tu. Hebat. Pasal apa jawatan kuasa memikirkan nak adakan mikrofon macam itu? Sebab kita hendak syarahan itu dengan bantuan mikrofon itu masuk terus dalam hati, dalam jiwa mereka yang mendengarnya. Mikrofon itu dibuat macam ini tuan-tuan dan puan supaya lebih ramai lagi sistem pembesar suara, lebih ramai yang mendengar, lebih orang datang. Bila disebutkan Allahu Akbar, lebih ramai lagi yang menyambutnya. Bukan saja menyambut di rumah, menyambut meninggalkan rumah, melangkahkan kaki masuk ke Masjid Ar-Rahman ini. Tapi saudara, macam saya sebutkanlah, minta maaflah, saya nak ulang balik. Mana anak muda kita?
Saya tengok tadi kain kentang tadi, ada 3 kain kentang. Kain kentang saya tu, gambar saya tadi. Daripada Merlimau saya datang tadi, daripada masjid Syuja'ah tu. Apa lagi tak? Dengan WhatsApp grupnya, dengan mass medianya. Tapi saudara, inilah kerisauan kita sebagai pendakwah. Risau tuan-tuan, dalam keadaan biasa berapa orang? Semalam tuan-tuan saya bagikan tazkirah Jumaat di Masjid Syuja'ah. Lepas tu tuan-tuan saya bagikan satu kuliah maghrib. Imam nombor 1 bagi tahu saya, tolong doktor ingatkan, bagi tahu, datanglah berjamaah wahai anak karya, datanglah berjamaah. Dia menyebutkan kepada saya, jadikan itu tajuk utamanya, poin utamanya. Masjid ini dah buat, they do what is possible, dia dah buat dah. Tapi kalau misalnya ahli jamaah, ahli karya tak sambut, sayang tuan-tuan dan puan, sangat sayang. Qiyamul Lail besok pagi, alhamdulillah, ikutilah, kejutkan anak kita, pegang tangan dia, kejutkan anak dara kita, pegang tangannya, kejutkan anak teruna kita, pegang tangannya, kejutkan isteri, kejutkan suami. Datang sini, datang ni. Masih ada orang yang merancangkan, masih ada orang yang memikirkan, masih ada orang yang memandu, masih ada yang membimbing. Saudara, besok kalau saudara ada lapang, hari Isnin pagi, hari akhir kami di Syuja'ah, hari Isnin pagi pukul 3.45, saya akan pimpin Qiyamul Lail di sana. Tadi saya daripada sana kemari tadi saya tengok hanya sekitar dalam 11-12 minit saja tadi. Kalau saudara rasa nak lagi dengan sajian Qiyamul Lail besok pagi, rasanya sudah terbit satu zuk, sudah terbit satu kekuatan, datanglah hari Isnin pagi di Masjid Syuja'ah. Ikuti pula tuan-tuan dan puan sulaman Qiyamul Lail lagi. Nah inilah kekuatan, inilah semangat tahun baru, inilah semangat 1444 Hijriah ni, inilah semangatnya. Dan kita nak jadikan tuan-tuan, saya harap teman-teman kat sini, tahun 1444 ini adalah tahun untuk membina keimanan, ketakwaan seluruh ahli keluarga. Tak nak lagi dah. TV boleh tengok, tapi selected, on selective basis. Kalau selama ini rumah kita TV pasang 5 jam, untuk tahun 1444 ini jadikan 2 jam, potong 3 jam. Saya tak tengok TV, tapi berita-berita saya dapat dalam mass media. Saya semua ada. TikTok saya ada. Ini sekarang ni TikTok ni. Sekarang ni TikTok tuan-tuan. Live, TikTok live. Instagram saya ada, Facebook saya ada, Telegram saya ada, YouTube saya ada. Tengoklah tuan-tuan ya. Nanti Mikael tuan-tuan dah ada kad saya tu. Free aja, ambil kad tu. Di belakang kad itu semua ada user ID dia. Macam mana nak pergi saya punya Facebook, macam mana nak pergi saya punya YouTube, semua ada. Dan Michael nanti, Mikael akan boleh dapatkan. Siapa-siapa nak, yang wanita boleh bagi wakil wanita kat sana, sebarkan insya-Allah. Saudara, saya tadi mengatakan tahun 1444 ni tuan-tuan, tahun dengan kita bersegera, sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawat u'iddat lil muttaqin. Sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawat wal ard u'iddat lil muttaqin.
Segera. Tahun 1444 ini, tuan-tuan letak dekat rumah, letak dengan bilik. Letak dengan bilik rumah, letakkan bilik tuan-tuan. Tuan-tuan letak, kalau tak mau yang panjang-panjang, tuan-tuan letak kat rumah ni, buat tuan-tuan. Tuan-tuan buat elok-elok, suruh anak kita print elok-elok, besar-besar, tiap-tiap bilik. Tuan-tuan letakkan, fastabiqul khairat. Berlembu-lembulah kamu membuat kebaikan. Fastabiqul khairat. Sikit-sikit je. Fastabiqul khairat. Cantik-cantik buat. Tuan-tuan laminate kan. Besar sikit. Bilik anak, bilik tuan-tuan, bilik perempuan. Fastabiqul khairat. Bersegeralah melakukan kebaikan. Antara melakukan kebaikan, bersegeralah salat, bersegeralah ke masjid, bersegeralah hormati mak, bersegeralah menyayangi ayah, bersegeralah menyayangi adik-beradik, bersegeralah bermaaf-maafan antara kita, bersegeralah bertaubat. Kat rumah nanti, kat bilik beli laminate ni, laminate kan besar sikit, pakai double sided tape tu letak kat dinding. Fastabiqul khairat. Atau tuan-tuan boleh taruh innahum kanu yusari'una fil khairat. Innakum kanu yusari'una fil khairat. Sesungguhnya mereka sentiasa berlumba-lumba dalam mengerjakan kebaikan. Berlumba-lumba. Saudara-saudara yang saya, ini tahun 1444 Hijriah. Saya ulang balik, tahun 1444 Hijrah adalah tahun untuk kita meletakkan setiap ahli keluarga, mak, ayah dan anak-anak, adik, abang dan kakak, menantu kita semuanya. Tahun 1444 ini ialah tahun ibadah, tahun membina hati, tahun membina diri, tahun membina semangat agama, tahun melunaskan salat, melunaskan puasa, tahun melakukan yang terbaik untuk mak dan ayah, tahun yang terbaik untuk mak mertua dan ayah mertua, tahun bermaaf-maafan, tahun bertaubat, tahun segera bertaubat. Kena buat tuan-tuan. Ada 3 perkara yang saya nak sentuh. 1444 ni tuan-tuan dan puan, saya dulu dah datang sini, saya dah sebut ni, saya nak ulang balik. Mulai 1444 ini, seluruh ahli keluarga, mak dan ayah, anak-anak, hatta anak-anak yang baru umur 3-4 tahun, ajar mereka sembahyang. Yang sudah ahli balik, jangan tinggal sembahyang. Cukup untuk tahun 1444, untuk kita bakar roh Islam, roh agama, jangan tinggal salat. Bila tinggal salat, Allah tinggalkan kita. Bila tak raikan salat, Allah tak raikan kita. Bila tak sujud dalam bersalat, Allah tak pandang kita. Bila kita merandang ringan salat, langsung Allah tidak menerima kehadiran kita di akhirat nanti. Salat. Bagi tahu, sampaikan pesan pada anak-anak. Dr. Hasan Ali berpesan pada malam ini, sebagai tahun kita meraihkan 1444, tahun keimanan, tahun ketauhidan, tahun ketakwaan. Kita hendak seluruh ahli keluarga, dimulai dengan mak dan ayah, janji tak mau tinggal salat. Kalau saya boleh ulang, saya dah baca kat sini dah ayat tu. Man taraka as-salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka telah kafir terang-teranglah dia. Puan-puan nak makan bersama anak yang tergurung dalam kafir, nak makan bersama dengan menantu yang tergurung dalam kafir, nak tidur bersama dengan abang sulung kita yang tinggal sembahyang, kafir. Janganlah. Ibadah yang mula-mula dihisap
di akhirat nanti bukan haji, bukan puasa, bukan zakat, bukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ibadah yang mula-mula dihisap di akhirat nanti ialah salat. Kalau salatnya lulus, maka yang lain-lain pun ikut lulus. Kalau salatnya gagal, maka yang lain-lain pun ikut gagal. Sebab itu tuan-tuan, kuncinya gagal atau lulus di akhirat ialah salat. As-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Tolong. Saya tidak sampai satu ketika nanti tuan-tuan dan puan dalam 1444 bila roh salat ini sudah ada, sampai saja waktu zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar, menggelupur kita kat rumah, menggelupur anak-anak kita, jom menggelupur. Selagi kita tidak begitulah, saya nak sebut dengan saudara, dalam 2 hari ini saya kehilangan 2 sahabat yang sangat-sangat rapat, lebih rapat daripada adik-beradik saya. Sahabat saya 2 orang. Seorang accountant, ada firma accounting and auditing, umur 54 tahun, muda, 20 tahun lebih muda daripada saya. Penyakit kanser perut, stomach cancer. Saudara, pukul 4.42 pagi, isteri dia dengan tangisan telefon isteri saya. 4.42, 2 pagi yang lepas. Datang, cepat datang, tolong, dia panggil isteri saya, Datin, datang, cepat datang, tolong, datang. Daripada rumah, dengan tak kira apa lagi, terus bawa suami yang nazak itu ke Glen Eagles. Tuan tahulah Glen Eagles, berapa mahal Glen Eagles ni. Hospital Glen Eagles, Jalan Ampang. Saya pun sampai dengan isteri, terus pergi ke ward 6A. Saudara, saya baca Yasin dibaca, ada hadis mengatakan mereka yang berada dalam keadaan sakratul maut, dalam nazak, eloklah dibacakan Yasin kepada mereka. Satu lagi surahnya ialah surah Ar-Ra'du. Baca untuk memudahkan nyawanya keluar daripada jasadnya. Saya baca Yasin, saya baca surah Ar-Ra'du. Isteri saya baca Yasin, sambil baca tengok dia, sambil baca tengok dia, sambil baca tengok dia. Habis saja kami berdoa, putus nyawanya. Saudara, saya nak sebut ni, saya dah perhati, dah ada dalam suasana lihat orang sakratul maut, adalah orang tentang nazak. Kaki mula, lepas tu sampai kepada perut, ada gelombang perut dia. Semua yang saya tengok tu gelombang perut, gelombang. Selepas perut nanti dada, gelombang dada. Dengan keadaannya yang risaunya, dengan keadaan dia tak selesanya, dalam keadaan pandang sana pandang sini, kadang-kadang mata mereka tuan-tuan memanah sana memanah sini kadang-kadang. Tapi kawan saya ni yang accountant ni senyap sesenyap-nyapnya. Tak adalah nak mengerang-gerang, kanser ni kanser. Tak adalah nak mengerang-mengerang. Tak adalah nak risau, nak resah, gelisah. Tak ada. Aman, seaman-amannya. Dan nyawa keluar daripada jasadnya sedamai-damainya. Dia accountant, tapi jiwa agamanya lebih daripada accountancy-nya.
Dia menjadi setiausaha kepada Masjid Saidina Hamzah. Antara masjid yang besar, Masjid Saidina Hamzah ni rasanya 2 kali ini lebih besar daripada Masjid Saidina Hamzah tu, di Batu Muda, Batu Cave. Dia setiausaha. Macam mana dia, tuan-tuan, dia ada apa saja. Menjamu orang, bagi pakai miskin. Allah, itu saja kerja suami isteri sama aja. Hobi dia jamu orang, jamu makan. Sebab dia dengar ada satu hadis Nabi kata, wat'imu ta'am, beri makan kepada orang miskin. Yang accountant ni 2 tahun yang lepas, 2 tahun setengah yang lepas, saya, isteri dan anak, dia berdua suami isteri, kita pergi melawat Eropah. Dari Spain turun ke bawah sampai Austria, ke Jerman, Australia, sampai Bulgaria, sampailah bawa kereta. Dia seorang bawa kereta, yang accountant yang meninggal ni. Jadi dalam masa 2 minggu kita berada di Eropah, naik kereta siang malam pagi petang tu, hubungannya cukup intim. Meninggal dia. Dan dia pesan, masa dia boleh bercakap lagi, dia pesan. Apa dia pesan? 2 dia pesan. Yang pertama, dia hendak anak dia mengimamkan solat jenazah. Anak dia. Dan anak dia yang belum habis belajar di UUM, Universiti Utara Malaysia, balik dan mengimamkan solat jenazah. Nombor 2 pesan dia, talqin. Dia nak minta saya yang memberikan talqin. Saudara, saya dah bagikan saya punya talqin tu. Saya talqin ni off the cuff, saya tak pakai teks. Talqin saya pun tak panjang, agaknya dalam 12 minit. Saya sentuh dia, saya sentuh isteri, saya sentuh suami, saya sentuh anak, saya sentuh orang muda, saya sentuh amalan-amalan, saya sentuh hormat mak, hormat ayah, taat Allah, taat Rasul. Saya sentuh dalam masa yang singkat tu, saya sentuh semua dalam satu nada. Dan semua yang datang itu telefon saya, jumpa saya, salam saya, Doktor, the best talqin I ever heard, the best talqin I ever heard. Kata dia, bukan kata saya. Maka saya pun bagilah talqin tu kepada Nazri. Saya bagi, saya hendakkan kopi dia, link, dapat link dia, bukan kopi apa, link, get the link. Saya ingat Rizal pun saya ada bagi ke, lupa saya ada ke tak ada, rasanya ada. Rizal pun ada bagi link dia, supaya tuntunkan kepada anak-anak, tuntunkan kepada suami, tuntunkan kepada isteri, tuntunkan kepada mereka yang tak datang masjid ni, tuntunkan kepada mereka yang dah datang masjid, tuntunkan mereka yang masih jahil, umur 60 masih jahil lagi, tuntunkan kepada mereka. Tuntunkan mereka yang lokek, kedekut. Dia boleh makan di sana, makan di sini. Sekali duduk makan, anak 4 orang, dia 2 orang, 150 dia bayar. Tapi dekat sini, tuan-tuan, hari Jumaat RM1 pun tak keluar, tuan-tuan. RM1 pun tak keluar. Kadang-kadang, tuan-tuan, orang yang mengira duit ni mengah, letih, duit sen. Imagine, tuan-tuan, duit sen, ya Allah. Inilah yang berlaku. Yang kedua, tuan-tuan, pagi tadi pukul 2.50, ini sahabat, ni, nama dia sahabat saya yang pergi, sahabat baik saya ni, dia ni pelumbung emas di Zimbabwe. Saya pergi ke Zimbabwe, Afrika, ikut dia. Nama dia, tahu siapa nama dia? Nama dia Dr. Hasan Ali. La haula wala quwata illa. Saya Dr. Hasan Ali, dia Dr. Hasan Ali. Hari ini isteri, anak-anak saya puas menjawab telefon, sebab sudah tersebar dalam media massa, sudah tersebar semua sekali, Dr. Hasan Ali sudah meninggal dunia. Orang ingat Hasan Ali ini, insya-Allah. Jadi ada teman buat penafian, menerangkan melalui media sosial dalam Facebook. Tuan-tuan tengok ada teman-teman yang membantu
yang menerangkan bahawa Hasan Ali itu Hasan Ali Pontian, Johor. Ini Hasan Ali Kelang, Selangor ni. Ceritanya tuan-tuan, saya pergi ikut dia di Zimbabwe, tengok dia punya lombong emas. Sampai di Afrika, cerita sikit lah, di Johannesburg. Pasal daripada Singapura naik kapal terbang turun ke Johannesburg. Sampai Johannesburg, nak pergi kepada Zimbabwe, naik kapal terbang, check in dekat Johannesburg. Saudara, saya check in dulu. Masa saya check in tu, tak salah saya, dia buang air dan sebagainya, dia tidak ada di belakang saya, lewat dia. Bila saya check in yang pertama, habis dah, setengah jam kemudian dia pula masuk check in. Orang tiket tu kata, you have check in, why are you checking in again? Kamu dah check in, kenapa nak check in lagi? Saudara, nak menerangkan kepada mereka 1 jam 15 minit turun naik pejabat tu, turun naik pejabat kapal terbang tu, nak mengatakan ada 2 manusia ni, bukan 1 manusia, 2 manusia. Meninggal dia tadi 2.50. Masuk hospital sekitar kita dalam 7-8 jam je, 8 jam je, pneumonia, paru-paru berair. Dan dia hari Rabu breakfast dengan saya dan minum petang bersama saya. Breakfast bersama saya, minum petang bersama saya. Tak ada tanda apa-apa pun Rabu. Hari Jumaat pagi, tuan-tuan, dalam sembahyang Jumaat pagi, bila dia sujud rakaat yang ketiga, bila sujud sembahyang, dia rasa saya sembahyang Jumaat tak ada rakaat yang ketiga, rakaat yang kedua agaknya, dia tak bangun-bangun daripada sujud, tak bangun-bangun dia. Akhirnya dapat dibangunkan, dia pergi ke bilik. Tuan-tuan ya, dia mengakhirkan umurnya, dia duduk masjid, tuan-tuan, dia duduk masjid 3 tahun, duduk masjid 3 tahun, duduk masjid. Dia uzlah di masjid, uzlah 3 tahun duduk masjid. Masjid depan rumah saya tu dah ada hotel, dah ada hotel. Tak yang satu bilik besar dekat-dekat juga RM200 harganya. Dalam hotel tu, dalam bilik tu ada 2 bilik lagi. Masjid dekat Masjid Al-Ghufran namanya. Masjid Al-Ghufran tu dengan rumah saya sekitar dalam 20 langkah 30 langkah daripada rumah saya. Tak sampai pun 30 langkah, 20 langkah rumah saya. Apa yang saya nak sebut, tuan-tuan ni, manusia ni bila bertemu dengan Allah, evaluasi Allah, penilaian Allah kepada dia bergantung kepada amalan akhirnya. Ini hadis. Penilaian Allah kepada kita sebahagian besarnya bergantung kepada amalan akhir kita. Kalau amalan akhirnya lara-lara, duduk kedai kopi berjam-jam, dia mati dalam keadaan manusia lara. Allah tak nak bertemu dengan manusia lara. Kalau dia mati, rumah dia mendengar azan, dia tak pernah sambut azan, tak pernah bergegas menyambut azan, di mana azan dilaungkan daripada Masjid Ar-Rahman, maka dia mati dalam keadaan dia bukan ahli masjid. Kalau dia mati dalam keadaan makin tua makin bergaduh, makin tua makin bergaduh dengan isteri, makin tua makin kasar, makin tua. Azan sekejap. Okey, sila. Okey, Tuan Pengerusi, boleh 10 minit lagi, 10 minit insya-Allah. Tadi saya katakan 3 perkara nak disegerakan, pelaksanaannya disegerakan. Tadi saya baca 3 ayat mengenai menyegerakan melakukan amal kebajikan. Dalamnya termasuklah amal-amal yang berkaitan dengan akidah,
yang berkaitan dengan ibadah syariat, dan akhirnya yang berkaitan dengan akhlak. Saya tadi menyebut yang pertama yang nak dipancangkan di rumah kita ialah salat. Yang kedua ialah Al-Quran. Saya harap sangatlah hari-hari pegang Quran, pegang saja, pegang Al-Quran, pegang Quran. Dalam hadis menyebutkan an-nazaru illa, dan dia dikatakan tentang dia mashab, an-nazaru illa mashab ibadah. Memandang Al-Quran itu ibadah, memandang. Nah, bukan pegang, bukan baca, bukan tadabbur, memandang. Tuan-tuan ingat, anak dara kita ada pandang Quran hari ini. Anak dara kita ada pandang Quran minggu lepas. Anak dara teruna kita ada pandang Quran bulan lepas. Bapaknya ada memandang Quran bulan sebelum itu. Okey. Untuk Al-Quran itu, untuk Al-Quran 5 perkara. Pertama, mesti baca Al-Quran setiap hari. Saya wajibkan diri saya baca 1 juzuk satu hari, kadang-kadang 2 juzuk. Minta maaflah saya sebut ni, tapi itu saya wajibkan diri saya. 1 hari 1 juzuk. Kalau boleh 2 juzuk, kadang-kadang ada yang dapat 2 juzuk. Wajib ke? Boleh buat. Tak boleh? Bolehkan juga. Tak ada sebab tak boleh. Al-Quran ni tak ada roh. Siapa yang betul-betul, tuan-tuan, siapa yang berhajat memohon kepada Allah untuk diqurankan hatinya, Allah bukakan hatinya, mudah dia untuk membaca Al-Quran, untuk bertadabbur Al-Quran. Kita hendak subuh, setiap subuh, selepas subuh, rumah kita ada 3 bilik. Bilik yang pertama di hujung, anak laki-laki. Tuan-tuan mesti dengar selepas subuh balik daripada Masjid Ar-Rahman, tuan-tuan dengar bilik itu terdengar bacaan Al-Quran daripada anak teruna kita 2 orang dalam bilik itu. Pastikan ini berlaku setelah anak kita datang ke masjid ini subuh. Kalau tuan-tuan tak buat ni, tuan-tuan, and you treat 1444 Hijrah ini like any other year, like any other tahun-tahun sebelumnya, and business as usual, tak bolehlah, tak boleh masuk syurga, tuan-tuan. Tak boleh mati dalam husnul khatimah. Tak boleh kita menjadi kekasih Allah. Tak boleh kita mendapat pengampunan Allah. Tak boleh kita mendapat kesayangan Allah. Tak boleh terbuka pintu syurga buat kita. Tak boleh. Bilik nombor 2, anak perempuan. Juga 2 orang anak perempuan. Bilik yang kedua, mesti dengar. Keluar daripada bilik itu bacaan Al-Quran selepas subuh. Tak kisah. Yang tak boleh baca surah-surah yang panjang, surah lazim. Yang tak boleh baca, tuan-tuan, tak boleh baca amma yatasaalun. Bacalah qul huwallahu ahad, bacalah qul a'udzu birabbil falaq, bacalah qul a'udzu birabbin nas. Qul huwallahu ahad kalau dibaca 3 kali dibaca, tuan-tuan, 1 kali membaca qul huwallahu ahad bersamaan dengan 1/3 Al-Quran kita telah baca. 3 kali kita baca qul huwallahu ahad bermakna kita sudah khatam 1 Al-Quran. Orang yang baca tergagap-gagap membaca Quran dapat 2 pahala. Yang membaca laju Al-Quran dapat 1 pahala. Jadi saudara, saya harap sangatlah masukkan roh Quran, roh Quran yang menyatukan isteri dan suami, roh Al-Quran yang menyatukan anak kepada mak bapak, roh Al-Quran yang menyatukan kita dengan adik-beradik, sahabat-sahabat kita, roh Al-Quran yang menyebabkan syaitan tak di dalam rumah, roh Al-Quran. Saudara,
yang menyebabkan tuan-tuan hati kita longlai, rasa seronok hidup bersama isteri, suami, adik, abang. Al-Ruh Al-Quran. Hati kita selalu tersentuh, air mata cepat keluar, Ruh Al-Quran. Terasa nak menyumbang, bangun tidur nak menyumbang, bangun tidur nak menyumbang, Ruh Al-Quran. Kalau kita tak tegur mak mertua tahun 1444 ni, kita Ruh Al-Quran bimbing tangan kita untuk menjabat tangan mak mertua kita, peluk dia, cium dia. Al-Quran. Al-Quran kitab kasih sayang, Al-Quran kitab kemesraan, Al-Quran kitab silaturahim. Al-Quran tak ada ajaran Quran untuk memutuskan kasih sayang, tak ada. Saudara, la yadkhulul jannah qati', tidak akan masuk syurga bagi mereka yang memutuskan hubungan kasih sayang silaturahim di antara mereka. Al-Quran, di Quran. Kalau suami kita, tuan-tuan, suami kita ganas saja nampaknya, lembutkan dengan Al-Quran. Kalau anak kita derhaka perkataannya, lembutkan dengan Al-Quran. Tak tahulah tuan-tuan ni. Sebab itu beli Quran, tuan-tuan. Kalau ada anak 5 orang, bapa dia 2 orang, 7 Al-Quran ada di rumah, namakan Al-Quran itu. Jangan satu Quran berebut 7 orang nak baca. Ada suami-suami sepanjang kahwin dah 27 tahun tak pernah beli Quran sebutir pun tak pernah beli. Ini dia. Yang ketiga, salat, Quran, masjid. Ni masjid. 1444 tahun kita memakmurkan masjid Jami' Ar-Rahman. Saudara paksa diri. Memang tak mudah. Saya mengaku tak mudah. Rumah saya dengan masjid 20 langkah, tak mudah juga. Dah tua-tua nak mati ni pun tak mudah juga. Tapi insya-Allah tak tinggal masjid lagi lah. Tapi tak semudah itu. Masjid. Sampai kita hendak, tuan-tuan, anak-anak kita yang laki-laki, suami terutamanya, masuk dalam kumpulan yang namanya rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Siapa dia? Mereka yang hati mereka selalu rindu kepada masjid, rindu kepada masjid. Itulah sifat ahli syurga. Tuan-tuan ya, bapak-bapak ni kena gunakan budi bicara, kena gunakan kuat kuasa kita sebagai ayah. Tahun 1444 ni, tuan-tuan bersyarat depan anak-anak. Balik ini sebelum tidur, letak anak-anak di depan. Ayah hendak ikut Hasan Ali, ada 3 perkara rumah ni. Pertama, solat. Ayah dengan mama berjanji di depan Allah Subhanahu Wa Taala, kami tidak akan tinggalkan solat. Kamu pun jangan tinggal solat. Nombor 2, ayah dan mama tak tinggalkan Al-Quran. Mari kita cari guru Al-Quran. Imam ada sini, Bilal ada dekat sini. Bawa ke rumah kita, kalau boleh dengan jiran-jiran sekali, tuan-tuan dan puan, supaya dapat dirangkum semua sekali. Belajar Al-Quran, belajar. Tak boleh belajar dengan YouTube saya, tak boleh, tak boleh. Dia kena belajar, kena tengok anak-anak tekak. Sampai anak tekak tu nak ditengok untuk betul makhraj. Macam saya sebut dia, alham. Kalau alham tak betul, ha, ha, ha. Waladdallin, bukan waladdo, dot, dot. Saudara,
Saya kata tadi ada 5 perkara. Pertama, baca. Kedua, faham. Baca, faham. Baca, faham. Lepas faham, menghayati Al-Quran. Letak Al-Quran bukan pada lidah, letak Al-Quran dalam hati Al-Quran. Bisikan Al-Quran sentiasa. Bila nak marah isteri, nak terasa nak marah saja, Astaghfirullahalazim, sebutlah tuan-tuan Al-Quran, sebut Al-Quran, sebut Al-Quran, Al-Quran, aku nak bimbingan Al-Quran. Saudara-saudara, saya harap yang kedua, yang ketiga tadi, hayati Al-Quran. Yang keempat tuan-tuan, yang keempat, apa tanggungjawab kita pada Al-Quran? Yang keempat ialah tuan-tuan, sebarkan Al-Quran, sebarkan, 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 sebarkan. Sebarkan pengertian Al-Quran, sebarkan kehendak Al-Quran, sebarkan kehidupan Al-Quran, sebarkan akhlak Al-Quran. Sebagai Nabi, akhlak Nabi, bila ditanyakan, Aisyah kata akhlak Nabi khuluqul Quran, akhlak Nabi itu Al-Quran. Yang kelima, akhirnya, pastikan Al-Quran itu menjalar dalam kehidupan kita daripada pagi sampai ke malam, 24 jam. Pagar kita Al-Quran, kunci kita Al-Quran, supaya hidup pagar hidup Al-Quran, kunci mati kita pun Al-Quran. Kalau tidak tuan-tuan, berlalulah 1444, we are still at that spot when we were. Our children still where they are and where they were. No seeming changes. Inilah yang kita kena fikir. Akhirnya, masjid, saya kata tadi masjid, jangan tinggalkan masjid. Segala boleh tinggalkan. Saya tengok Merlimau semua ada tuan-tuan. KFC-nya sebesar-besar KFC dekat Merlimau tu tuan-tuan, dekat masjid tu. Secret recipe ada sana. McDonald besar di sana ada. Saudara boleh tinggalkan itu semua, jangan tinggalkan masjid. Boleh tinggalkan apa ke pesta, saudara boleh tinggalkan, jangan tinggalkan pesta iman di masjid. Saudara boleh mendengar seruan, berbagai-bagai seruan, TV menyeru tuan-tuan, radio menyeru, teman-teman menyeru, sahabat-sahabat menyeru untuk menjauhkan kita daripada masjid. Tapi telinga tuan-tuan switch off yang itu, on kan. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Switch on kan telinga kita itu. Akhirnya saudara, sempena dengan 1444 Hijriah ini, satu lagi saya nak sebut, belajarlah, amalkanlah tahajud setiap malam. Tak payah saudara bangun pukul 4, maybe that is too early. Boleh bangun pukul 5. Bangun pukul 5, gosok gigi dan sebagainya, 5 suku. 5 suku boleh 4 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat tahajud. Sali sunnat tahajudi rakaataini lillahi ta'ala. Lepas tu 2 rakaat sembahyang taubat. Sali sunnat taubati rakaataini lillahi ta'ala. Lepas tu sembahyang witir 1 rakaat. Sali sunnatul witir rakaatan lillahi ta'ala. Lepas tu doa, belajar doa nangis, belajar doa nangis. Nangis tengok hal perangai suami, tengok perangai isteri, tengok perangai anak, tengok perangai anak laki-laki, tengok perangai anak perempuan, tengok perangai yang tidak sejajar dengan kehendak Allah, kehendak Rasulnya. Nangis kepada Allah, ya Allah, susah betul aku nak didik suami aku, wahai Allah.
Aku ni siapa wahai Allah? Aku tak pandai wahai Allah. Engkau datangkanlah malaikat bersama dengan aku. Kalau dia tidak yakin dengan aku, bisikan malaikat itu masuk dalam jiwanya. Wahai Allah, wahai Allah. Mengadu kepada Allah. Mengadu kepada Allah. Tahun 1444 ini kita nak mengadu kepada Allah. Aduan itu bentuknya, coraknya, warnanya taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bersegeralah kamu bertaubat dengan taubat nasuha. Saudara yang isap rokok, bertaubatlah, berhentilah. 1444 ini the first quarter of 1444 ini berhenti rokok. Jangan bawa hawa yang haram itu dalam rumah. Jangan bawa masalah matan tuan-tuan ya. Jangan roh haram itu dalam rumah. Jangan. Seluruhnya telah memfatwakan. Rabitah Alam Islami Nun di Makkah sudah memfatwakan. Negeri-negeri Islam seluruh dunia sudah memfatwakan. Majlis Agama Islam tuan-tuan ya, persekutuan ya, telah memfatwakan. Kerajaan-kerajaan negeri di Selangor ni, di Selangor ke mana-mana pun telah memfatwakan. Rokok itu haram. Vape itu pun haram. Jadi insya-Allah kita mulalah tuan-tuan ya. Selagi ada gangguan-gangguan asap-asap itu dalam rumah kita, selagi itulah bertepuk tangan syaitan-syaitan dan iblis-iblis di rumah kita. Jangan benarkan mereka bertepuk tangan kerana asap-asap itu. Biarlah mereka tuan-tuan, kita hendak melihat malaikat-malaikat itu tunduk kepada Allah, gembira kerana kita mematuhi kehendak Allah, kerana kita menewaskan syaitan. Hal dari segi merokok, vape dan sebagainya yang kita lakukan itu. Jadi saya rasa tuan pengurusi cukup setakat itu, insya-Allah. Mudah-mudahan ada baik yang pada saya. Sekali lagi tuan-tuan dan puan ya, kalau tuan-tuan hendakkan link talqin yang saya bagi itu, yang saya rasa cover semua sekali lah. Kalau anak tengok pun tersentuh jiwanya, yang tua pun tersentuh jiwanya, anak perempuan pun tersentuh jiwanya. Sebab dalam masa yang singkat tu, saya dapat cover banyak perkara di depan kubur tu, depan kubur. Setelah kawan saya dikebumikan, saya memberikan talqinnya. Dapatkan daripada Rizal pun ada, daripada Nazri pun ada, dapatkan dia punya link dia. Kemudian tuan-tuan dan puan, insya-Allah ya, kita harap ya, siapa-siapa yang lapang setelah tuan-tuan berqiyamul lail pagi besok, tuan-tuan nak menambah lagi, misalnya kita jemputlah tuan-tuan, datanglah. Masjidnya besar, ruangnya besar dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan, daripada sini ke sana dalam 12 minit aja bawa kereta pun. Hari Isnin pukul 3.45 pagi. Hari Isnin 3.45 pagi hari Isnin. Tuan-tuan, lepas tu kita ada kuliah subuh sikit. Lepas kuliah subuh kita ada jamuan, lepas jamuan kita balik. Kami pun akan balik sekitar pukul 8.30 pagi hari Isnin. Semuanya balik ke tempat masing-masing, insya-Allah. Setelah kita berkumpul di Masjid Asy-Syuja'ah ini selama 4 hari 3 malam itu, insya-Allah. Cukup setakat itu. Terima kasih kepada Saudara Rizal yang menjemput saya. Saudara Rizal lagi tu ada mengangin-anginkan kalau dapat program yang kami buat yang 50-60 orang tu, kalau dia kata dapat dibuat di surau di masjid ini, lagi baiklah, insya-Allah. Kita fikirkan tuan-tuan. Mungkin satu hari nanti kita buat roh ini. Roh 50-60 orang ni tuan-tuan. Berjaga tiap hari pukul 4 pagi, tidur pukul 10.30 malam. Dengan sembahyang berjamaah, dengan takbiratul ula, setiap orang melakukannya. Masya Allah. Dengan kuliahnya, kuliah subuhnya ada, kuliah zuhurnya ada, kuliah asarnya ada, kuliah maghribnya ada. Setiap hari. Jadi tuan-tuan, insya-Allah mudah-mudahan Allah berikan kekuatan. Mudah-mudahan tahun baru 1444 ini, sebagaimana yang doa yang saya bacakan waktu maghrib tadi, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi isteri-isteri yang salihah, suami-suami yang saleh, anak perempuan yang salihah, anak isteri suami yang saleh. Maka insya-Allah tuan-tuan,
Kalau anak perempuan salihah, anak isteri yang saleh, suami yang saleh, isteri yang salihah, maka kita ada sebab untuk terus hidup di dunia ini. Kalau anak tidak jadi anak saleh, anak tak salihah, isteri tak jadi isteri salihah, suami tak jadi isteri yang saleh, tak ada sebab kenapa kita harus terus hidup di dunia ini, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.